Orang yang mencuri tidak ada iman dalam hati. Sebab itu iman ini kena tanam kepada setiap orang Islam, kepada setiap individu, supaya inilah yang menjadi benteng kepada manusia daripada melakukan segala kejahatan. Kita buatlah, bertubuhlah Suruhanjaya pun. Saya kata tidak boleh menyelesaikan masalah manusia. Kita nak selesai masalah rasuah, kita bersuruhanjaya rasuah. Tak boleh selesai, tuan-tuan, kerana tidak ada iman dalam hati. Iman itu yang menyelamatkan. Kerana benteng tidak ada manusia ni, tuan-tuan. Bukan badan saja, manusia ada ruh. Ada ruh. Ruh itulah yang mendorong manusia buat. Ada hati. Hati manusia itu kena betulkan, kena baiki. Seterusnya Allah SWT berkata, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari ini, pada hari itu, berada dalam keadaan sibuk mereka menikmati kesilapan. Kita buat ibadat banyak-banyak. Semua orang tujuan dia nak masuk surga. Tidak ada manusia yang tak nak masuk surga. Orang yang akal dia waras, semuanya nak masuk surga. Tidak ada seorang pun yang nak masuk neraka. Hatta orang kafir pun, hatta perompak sekali kita bertanya nak masuk surga atau neraka, dia ikhlas. Hati daripada hati dia itu memang dia kata nak masuk surga. Tetapi adakah amalan kita itu menuju kepada surga? Jalan yang kita tuju itu nak pergi ke mana? Kalau jalan yang kita tuju itu tidak nak pergi ke neraka, maka ke neraka lah sampainya. Jalan yang kita tuju nak pergi ke surga lah sampainya. Mengikut jalan yang kita tuju. Umpamanya kita nak pergi ke selatan, nak pergi ke Johor Bahru, kita ambil jalan pergi ke Ipoh, tak akan sampai ke Ipoh sampai dia tak akan sampai ke Johor Bahru, tuan-tuan. Kita kata nak ke surga, tetapi jalan yang kita tuju bukan surga, maka tidak akan sampai ke surga. Dan surga ini satu balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat yang beriman, umat yang beramal soleh. Nikmatnya cukup besar. Disebut sebahagian di sini, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaqi'un. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka bersuria di tempat-tempat yang teduh sambil duduk berbaring di atas kerana. Ini disebut, tetapi kita nak gambarkan. Surga kita tak boleh nak gambarkan dengan pemikiran kita, tak boleh nak gambar. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka beroleh dalam surga itu berbagai jenis buah-buahan, dan mereka beroleh apa sahaja yang mereka kehendaki. Nak benda pun boleh di surga. Sebab itu orang Islam dia kena sabar. Ganjaran nikmat dia di surga ni, segala apa yang dia nak, dia akan dapat di surga. Tapi kena sabar di dunia ini, sabar. Sabar mentaati perintah Allah Ta'ala, sabar melawan kehendak Allah. Dia akan dapat nikmat di surga. Tetapi perkara ini hendaklah tadi dah kena ada iman dalam hati. Sebab benda ni benda-benda tak nampak, benda gaib, benda yang tak nampak dengan mata kepala kita, tak boleh nak pegang dengan tangan kita, dan tak boleh dibuktikan dengan kajian saintifik, tak boleh nak buktikan. Atau ada ahli sains kita di sini yang pakar sains boleh buktikan ada surga. Bagus kalau boleh buktikan dengan sains, boleh tunjuk. Orang kita hari ini, zaman teknologi, zaman kemajuan ilmu, dia nak bukti dengan sains. Tapi surga tidak boleh. Kalau gaib tak boleh nak buktikan dengan kajian sains, tak boleh buktikan dengan akal kita. Begitu juga alam lain, umpamanya makhluk Allah Ta'ala yang namanya jin. Tuan-tuan tak boleh nak buktikan. Kajian saintifik tak boleh buktikan jin. Ada manusia, orang yang ada satu penyakit, tetapi penyakit itu berkaitan dengan gangguan makhluk halus yang namanya jin. Pergilah cari pakar mana, doktor mana pun, tak boleh nak ubat dia, tak boleh nak kesan dia. Cek tu baik, tapi sakit. Sakit itu berkaitan dengan jin, benda yang gaib, benda yang tak nampak. Kebanyakan doktor tak percaya, tetapi ada doktor yang percaya. Doktor yang ada iman, yang baca Al-Quran, baca hadis Nabi, dia percaya. Kerana benda ini disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Jadi masalah surga, masalah neraka ini masalah keimanan kepada Allah Ta'ala, keimanan kepada perkara yang gaib, perkara hari akhirat, perkara gaib, perkara yang tak nampak. Kalau tidak ada iman, maka orang tak nampak surga ini. Sebut saja tetapi tak nampak. Dalam surga kita dapat apa juga yang kita nak. Wa fiha ma tashtahi al-anfus
wa taladul a'yun. Di dalam surga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata. Mata kita nak indah, maka dalam surga. Anak isteri cantik dalam surga. Tuan-tuan, kalau orang perempuan kalau rasa nak lagi bersama dengan suami, dia kena taat kepada Allah Ta'ala. Kalau suami lagi sembahyang, beribadat, isteri tidak tutup aurat contohnya, tak akan berjumpa di surga nanti. Allah Ta'ala beri isteri lain kepada suami kita, cantik jauh dari kita. Jadi kalau saya suami pakai tutup aurat yang lain, salah satu lah daripada perintah Allah Ta'ala. Ada orang suami rajin datang masjid, isteri dia tak tutup aurat, yakinlah tak jumpa di akhirat nanti. Isteri pergi lain, suami pergi lain. Sayang macam mana pun. Ini saya sebut dia orang perempuan ni memang saya selalu berurusan dengan masyarakat. Kita pergi rumah dia baca Yasin lah. Orang kita suka baca Yasin saja. Sikit-sikit Yasin. Macam Al-Quran tak ada surah lain. Bukan saya larang baca Yasin, tapi macam Al-Quran tak ada surah lain. Bacalah surah lain juga kadang-kadang. Lepas kita baca Yasin, dia cabut. Lepas kita boleh bercabut. Lepas maya, baca surah Yasin, lepas maya macam apa? Cabut. Masya Allah. Ini tuan-tuan berlaku, tuan-tuan. Ini tuan-tuan kawasan awal ini juga Allah hebat awal ini. Tapi saya lama duduk kawasan awal ini, tuan-tuan. Lama berurusan dengan orang pangkat, macam-macam pangkat. Itulah. Ajar pun tak kerti juga. Kuliah subuh ni tuan-tuan, ada tempat tiap-tiap hari, tak kerti juga tuan-tuan. Pangkat pun besar. Hebat. Bukan semua lah. Segelintir kecil saja. Sebab yang besar dia kerti. Macam tuan-tuan lah ni, semua kerti ni. Kalau ada tinggal pun sama dulu je lah. Yang duduk ujung-ujung lah, ataupun duduk luar tu. Yang duduk dalam ni semua faham ke? Tidak ada masalah. Tapi itulah, kalau kita ada iman, kita yakin orang yang buat baik balasan dia surga. Orang yang yakin, orang yang iman dia kukuh, itu orang itulah akan buat amal soleh. Yang rajin bersedekah, yang bayar zakat. Tuan-tuan, bayar zakat ini memang perlu keimanan yang kukuh. Kita bayangkan orang yang ada duit 1 juta nak keluar 25,000. Kita kerja, nak 25,000 nak keluar. Fikir 20 kali, bukan sekali 2 kali, 20 kali fikir nak keluar 25,000. Tetapi percayalah tuan-tuan, ada orang kita, dia boleh bayar zakat 1 juta, dia boleh bayar. Bukan syarikat, tapi dia individu, dia boleh bayar. Kenapa dia boleh bayar? Kita tak boleh bayar? Tak boleh. Boleh, tapi iman ada. Sahabat Nabi bukan zakat, tuan-tuan. Harta sumbangan bila Rasulullah SAW isytiharkan derma untuk fi sabilillah, menentang musuh Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar datang, ambil semua harta dia, semua sekali harta dia pergi habis untuk fi sabilillah. Rasulullah SAW tanya, apa dia lagi yang ada pada kamu Abu Bakar? Allah dan Rasul. Yakin dia semua kepada Allah Ta'ala, yakin ini. Tetapi kita ni banyak tak yakin, tuan-tuan. Kalau bertemu dengan perintah Allah Ta'ala dengan tugas, ia adalah hukum yang bertentangan. Tugas perintah Allah Ta'ala. Kalau buat tugas kita, kalau kita laksanakan tugas itu menentang Allah. Kadang-kadang ada di antara kita dia pilih tugas dia. Kadang-kadang kalau kerja, ini sumber pendapatan dia, ini sumber dia cari makan. Kalau tak buat, mungkin tak nak makan. Itu kecil, mungkin dia kena pecah. Ini orang kerja makan gaji lah, orang kerja makan gaji. Kalau orang yang kontraktor, mungkin tak dapat projek. Ini, tengok. Kadang-kadang terpaksa begitu. Allah tak ada uji. Kalau orang yang iman dia ada, biarlah dia tak dapat harta dunia, habuan dunia. Tetapi Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala itu nombor 1. Dia kena utamakan yang itu dulu. Yang lain itu tolak tepikan dia. Rezeki ni tuan-tuan, siapa dia yang punya? Siapa dia yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Seluruh rezeki yang ada kepada manusia ini, orang Islam baik, orang kafir baik, semuanya milik Allah Ta'ala. Dan yakinlah, seorang guru saya dia kata, yakinlah dalam hati kita bahawa kalau Tuhan punya rezeki, iaitu Allah SWT nak beri rezeki kepada kita, tidak ada siapa boleh halang. Tidak ada siapa pun boleh halang. Dan percayalah, kalau dia beri rezeki itu daripada sumber yang kita tak tahu, dan dia kata boleh Allah,
Dan itulah yang dirasa. Kalau saya sebut tuan-tuan terkenal dia, tapi tak nak sebut nama dia. Tapi inilah yang beritahu. Dan ini letak tanamlah hati. Dan kalau kita boleh selesai masalah ini, banyak masalah lain. Oh kita ini masalah rezeki tak boleh. Kerana kita takut tak boleh makan, takut sebab kita ni banyak hutang. Di rumah hutang, di kereta hutang, nanti kena pecat bayar hutang macam-macam. Inilah satu agenda daripada orang yang bukan Islam. Agenda syaitan dia ajar kita hutang, Rasulullah tak ajar kita hutang. Tetapi keadaan kita nak macam mana? Ustaz hutang juga.